Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini kita sambung kelas kita, kelas Bahasa Melayu tahun 6. Baik, kita mulakan pembelajaran kita. Kita lihat dahulu gambar daripada cikgu sediakan ni. Okey, gambar pertama. Gambar orang, ada orang bermain tarian singa. Okey, tarian singa. Atas tu ada banyak-banyak gantung-gantung tu apa tu? Tanglung. Rasanya lah tanglung nama dia. Okey. Ini mungkin awak ada pernah tengok, mungkin ada yang belum pernah tengok. Okey, kalau mungkin kat kawasan kita ni tak ramai orang Cina, jadi kita tak ada orang Cina. Cikgu pun tak perasan, rasa macam tak ada je. Okey, kalau kat Bahau ataupun di bandar-bandar, biasa ada. Bila masa sambutan Tahun Baru Cina ada tarian singa. Kalau ada kadang tu dia buat tarian naga sekali. Gambar kedua, kita ada gambar pakaian perempuan dan juga pakaian lelaki. Kemudian sebelah dia tu ada apa tu? Itu tempat angkat atau kita panggil nama dia tandu. Okey, tandu ini kalau masyarakat Cina zaman-zaman dulu, yang perempuan yang berkahwin tu, dia akan naik tandu ni dan akan diangkat oleh orang lelaki yang gagah-gagah untuk menghantar ke pengantin lelaki. Okey. Gambar ketiga, kita ada gambar melihat kegembiraan. Orang ni dia tengah buat apa tu? Mereka sedang menggaul mi pada malam Tahun Baru Cina. Okey, pada malam Tahun Baru Cina, mereka akan datang makan besar. Dia orang panggil makan besar lah. Okey, dia akan gaul mi ni kemudian makan bersama-sama. Okey, ini merupakan kebudayaan bagi kaum apa ni? Kaum India, Cina, Melayu, Kadazan, Dusun. Kaum Cina. Okey, kaum Cina ni salah satu kaum yang ada di negara kita. Okey, gambar kedua. Okey, kita ada gambar seorang kanak-kanak sedang memegang pelita. Pelita dia orang, kanak-kanak ni, budak ni cantik kan. Dia letak macam pelita kita kat rumah, macam berbentuk lebih bulat kan. Tapi sumbernya sama, pakai api, hasil dia sama. Okey. Yang kedua, kita ada gambar apa tu? Gambar burung. Gambar burung merak. Okey. Ini bukan gambar biasa-biasa, bukan dia ambil, dia photostat letak dekat lantai. Tu lantai tu bawah tu. Okey. Tapi ni dia buat menggunakan beras yang telah diwarnakan. Dia akan warnakan beras tu dulu warna biru, warna orange, warna hijau, warna ungu. Okey, warna apa lagi? Warna putih, macam-macam warna, semua warna macam watercolor kita, macam pensel warna kita. Kemudian mereka akan terus mencorakkan, jadilah seperti burung merak. Okey, biasanya masa hari-hari perayaan orang mereka ni buat. Cantik. Ada tu yang besar-besar, seminggu lebih untuk siapkan. Tapi kalau ni macam ni kecil ni, cikgu rasa sehari pun boleh siap. Dia memang dia ada artis dia untuk yang buat. Dan yang ketiga ada gambar masa bila ni? Gambar perkahwinan kaum India. Anak lelaki pakai turban, pakai baju warna putih, perempuan baju warna merah. Okey, sama je macam orang Cina tadi kan, dia pakai baju warna
merah. Dia suka warna merah agaknya. Kalau orang Cina, dia memang suka warna merah. Sebab dia kata boleh membawa ong. Ong tu apa? Ong tu ialah rezeki, kebaikan. Ong tu maksudnya ong. Okey. Jadi ni ialah kebudayaan bagi kaum India. Apa jadi kalau kedua-dua kaum ni bergabung, bercantum? Apa maksud dengan bercantum? Maksudnya orang kaum India berkahwin dengan orang kaum Cina. Ada tak dalam keluarga awak ataupun yang awak pernah tengok orang India kahwin dengan orang Cina? Sebenarnya banyak je dekat negara kita ni yang orang Cina berkahwin dengan orang India kahwin dengan orang Melayu, Melayu kahwin dengan Cina, Cina kahwin dengan India. Okey, ramai saja. Tak ada masalah. Tapi dalam agama kita, kalau nak masuk nak berkahwin dengan orang yang beragama Islam, dia mestilah masuk ke dalam agama Islam. Dia mesti Islam dahulu, barulah boleh berkahwin. Kalau tak Islam, contohnya kita Islam, yang pasangan bukan Islam, boleh ke kahwin? Tak boleh. Okey, tak boleh. Kalau yang untuk kaum India dengan kaum Cina ni, cikgu tak tahu dia orang ni boleh mengamalkan agama dia sendiri ataupun dia kena masuk juga agama yang lagi satu tu. Tapi kalau ikut kebudayaan macam kita budaya Melayu kahwin dengan budaya Cina. Okey, boleh tak kita pakai lagi baju macam ni, buat tarian singa, makan ramai-ramai, boleh tak? Okey, boleh, tak ada masalah selagi tak berlanggar dengan syarak. Okey, melanggar dengan syarak tu awak boleh tanya nanti dengan ustaz dan ustazah awak. Okey. Tajuk pembelajaran kita hari ini ialah rahsia kebahagiaan. Okey, objektif murid dapat membaca teks yang mempunyai pelbagai ragam ayat. Awak boleh buka buku teks muka surat 8 SP 2.3.1. Okey. Okey, buka buku teks rahsia kebahagiaan. Okey. Sebelum kita baca, cikgu nak awak teliti setiap ayat-ayat yang ada dalam buku ini, pada halaman ini, pada bahagian dialog dan juga pada teks petikan. Ada dialog, apa yang perlu awak teliti? Yang pertama ialah jenis ayat. Jenis ayat. Nanti last kali nanti kita akan kena pasti mana-mana jenis ayat. Yang pertama. Oh, Ruben rupanya jemput masuk. Terima kasih makcik. Bolehkah kamu ceritakan keunikan keluarga kamu? Keluarga saya mengamalkan dua budaya yang berbeza, iaitu budaya India dan budaya Cina. Walau bagaimanapun, hal ini tidak mendatangkan masalah kepada kami. Keluarga kami hidup bahagia. Kami dilimpahi kasih sayang. Apakah rahsianya? Rahsia kebahagiaan hidup kami ialah sikap toleransi dan saling memahami. Jika kami dilanda masalah, kami hadapinya bersama-sama. Bak kata pepatah, bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Keluarga kami sungguh harmoni. Walaupun ibu dan ayah saya berlainan bangsa, mereka saling mengasihi. Sudah hampir 15 tahun usia perkahwinan mereka. Perbezaan budaya dan agama tidak merenggangkan kasih sayang mereka. Ikatan kasih sayang antara mereka juga bertambah erat dari hari ke hari. Saya berasa amat bertuah hidup dalam keluarga yang berkongsi budaya banyak keistimewaannya. Sebagai contoh, pelbagai bahasa dapat saya kuasai. Saya fasih bertutur dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil dan bahasa Mandarin. Saya juga bergaul mesra dengan rakan yang berbilang bangsa.
kami menghormati dan mengunjungi antara satu dengan yang lain. Okey. Oh, tadi cikgu cakap tadi. Adakah orang Cina dengan orang India kahwin, dia kena berlainan agama? Okey, rupanya boleh. Ada dalam teks kita tadi kan. Okey. Dia kata perbezaan budaya dan agama tidak merengangkan kasih sayang mereka. Maksudnya mak dengan ayah Ruben ni berlainan agama. Agama dia tak sama. Kalau agama Cina, agama Buddha. Orang Cina beragama Buddha. Orang India beragama Hindu. Orang Cina orang India beragama Hindu. Tapi mungkin juga mereka ni ada yang bercampur. Ada lagi satu agama, itu agama Kristian. Ada juga orang India dan orang Cina yang masuk agama Kristian. Jadi mereka ni rupanya boleh berkahwin walaupun berlainan agama. Okey, kita tengok tadi cerita pasal Ruben ni. Ruben ni dia ada keluarga yang bercampur, iaitu Cina dan juga India. Okey. Makcik ni rasa pelik kan. Boleh ke hidup bersama-sama? Macam tu lah. Okey. Dah berapa lama mereka berkahwin? Sudah 15 tahun. Okey. Apa keistimewaan yang Ruben kata? Istimewanya dia dapat berkongsi budaya. Macam yang tadi yang cikgu tunjuk gambar tu. Dua-dua Ruben dapat kongsi, ada pengalaman beraya dengan kaum India, beraya dengan kaum Cina. Okey. Mungkin Ruben ada kawan-kawan jiran-jiran Melayu, raya Islam pun Ruben sambut juga, mungkin kan. Okey. Biasanya macam tu lah. Macam cikgu murid cikgu dulu, dia orang Kristian, tapi bila puasa dia puasa, bila raya dia pun raya juga, sama-sama. Okey, kita dekat dalam satu Malaysia ni, kita sama-sama boleh menyambutnya. Okey, kalau bab-bab kebudayaan ni, insya-Allah kalau selagi dia tak melanggar dengan syarak kan, kita boleh buat. Okey, kita boleh buat, kita boleh sambut je lah. Okey, apa-apa pun kena tanya dengan ustaz dan ustazah. Okey, apa keistimewaan yang lain? Keistimewaan dia dapat bertutur dengan pelbagai bahasa. Dia boleh bertutur bahasa Melayu, boleh bertutur bahasa Inggeris, boleh bertutur bahasa Tamil, boleh bertutur bahasa Mandarin. Berapa bahasa dia Ruben ni boleh bercakap? Empat bahasa. Empat bahasa dia boleh bercakap. Macam awak boleh cakap berapa bahasa? Okey. Hasrat kerajaan kita nak ada setiap murid tu boleh berbahasa 3 bahasa, iaitu bahasa Melayu, lepas tu bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Sebab itulah ada mata pelajaran bahasa Arab. Awak boleh cakap sikit-sikit tu pun dah okey dah tu. Okey. Ada asasnya. Mana tahu mungkin satu hari nanti ada jiran awak India ke Cina ke kawan-kawan kan, boleh belajar. Untung orang yang dapat belajar pelbagai bahasa ni. Okey. Ini teks petikan tadi. Latihan. Okey. Berikan 2 contoh ayat tunggal, berikan 2 contoh ayat tanya, terbalik pula. Berikan 2 contoh ayat majmuk dan berikan 1 contoh ayat seru. Okey. Macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu Macam mana nak tahu? Awak kena ingat balik apa yang cikgu ajar dulu. Cikgu bagi contoh. Setiap satu ni cikgu bagi contoh. Nanti awak kena cari yang lain. Okey. Berikan 2 contoh. Kita buat nombor 1. Berikan 2 contoh ayat tanya. Ayat tanya tu macam mana? Ayat tanya tu ialah ayat senang. Ni antara yang senang. Okey. Ayat tanya tu ada kata tanya. Apa kata tanya? Siapakah, bagaimanakah, bilakah, di manakah, mengapakah, apakah. Tu ayat tanya. Boleh cari. Okey, dalam
dialog ataupun di dalam teks ni. Ada dua. Cikgu memang dah cari ada dua. Kalau awak boleh cari lebih lagi, lagi bagus. Mungkin cikgu tertinggal kan. Yang nombor 2, berikan 2 contoh ayat tunggal. Ayat tunggal macam mana? Ayat tunggal tu ialah ayat yang tiada kata hubung, yang tak ada ayat, bukan ayat majmuk. Okey. Yang tak ada kata hubung. Paling senang nak cari ialah nak kenal ayat tunggal ni biasanya ayat dia pendek. Awak cari mana ayat dia pendek. Okey. Pendek dan bernoktah, tu ayat tunggal lah tu. Okey. Ayat tunggal ni setiap ayat mesti ada subjek dan predikat. Ingat tak kita belajar tahun 4 tahun 5 mesti ada subjek dan predikat. Okey. Dan nak kenal dia, ayat tu pendek. Seterusnya, berikan 2 contoh ayat majmuk. Okey. 2 contoh ayat majmuk. Ayat majmuk tu apa? Ayat majmuk tu ialah ayat yang mempunyai kata hubung. Apa contoh kata hubung? Ingat lagi tak? Okey. Contoh kata hubung. Apa Ingat lagi tak kata hubung? Dan, atau, serta, tetapi, sambil, lalu, manakala, malahan, lagi, kecuali. Tu kata hubung. Kerana, tak kala, semasa, sekiranya, sewaktu, semoga, apabila, hingga, kalau, jika, selama, andai kata, banyak, agar. Okey. Itu semuanya kata hubung. Jadi awak cari dan salin saja satu ayat je. Dua ayat kata hubung. Kalau kata hubung ni yang sama pun boleh lah. Contoh dan ada dua. Dua pun boleh lah. Janji ada dah. Janji awak dapat kenal pasti. Dan yang terakhir, berikan satu contoh ayat seru. Okey. Berikan satu contoh ayat seru. Ayat seru macam mana? Ayat seru ni ayatnya ada tanda seru. Senang saja. Ayatnya ada tanda seru. Okey. Jadi latihan awak yang pertama ialah cikgu nak awak buat ayat-ayat ni. Okey, bukan buat. Salin daripada buku. Kenal pasti dan salin saja. Tulis saja semula. Tak payah bina-bina. Cari saja di dalam teks petikan ni. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, cikgu nak awak rakamkan video awak membaca teks petikan ni. Okey. Rakamkan video. Maksudnya ada dua kerja awak ini, iaitu yang pertama, kenal pasti ayat. Yang kedua, rakam video. Okey, bila awak dah siap rakam, dah siap buat kerja awak ni, awak boleh hantar di Telegram. Okey, di Telegram. Jangan hantar pada WhatsApp. Dah banyak dah WhatsApp cikgu dah. Okey. Hantar di Telegram. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.